Pertanyaan tentang tujuan hidup seringkali menjadi salah satu topik yang paling mendalam dan kompleks. Jawapan kepada soalan ini sangat bergantung kepada pandangan falsafah, agama, serta pengalaman individu. Walau bagaimanapun, saya akan memberikan penjelasan umum yang mencakupi beberapa perspektif yang berbeza. Walaupun kita tahu bahawa kehidupan ini berakhir dengan kematian, banyak pandangan yang menekankan bahawa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Dalam pandangan agama, kematian seringkali dilihat sebagai permulaan kepada kehidupan lain, sama ada di syurga, neraka, atau kelahiran semula. Dari sudut falsafah, kematian dianggap sebagai sesuatu yang memberi makna kepada kehidupan. Tanpa kematian, hidup mungkin tidak akan terasa berharga atau bermakna. Ketidaktentuan tentang waktu kematian mendorong manusia untuk menghargai setiap saat dan memberi makna kepada kehidupan mereka. Fungsi kehidupan dalam konteks masyarakat secara sosial. Manusia memainkan peranan penting dalam pembinaan masyarakat. Setiap individu menyumbang kepada keseluruhan jaringan sosial dan budaya. Melalui interaksi, inovasi, dan kemajuan, manusia membantu membentuk dunia. Fungsi ini memberikan rasa tanggung jawab kolektif dan seringkali menjadi sumber tujuan untuk sesetengah orang. Walaupun ada persoalan besar mengenai tujuan akhir hidup secara praktikal, ramai orang mencari makna melalui perkara-perkara berikut. Hubungan dengan orang lain. Banyak orang merasa bahawa tujuan hidup mereka terletak pada hubungan mereka dengan keluarga, sahabat, dan masyarakat. Hubungan yang bermakna dapat memberikan rasa puas dan kebahagiaan yang mendalam. Pekerjaan dan karier. Bagi sesetengah orang, bekerja dalam sesuatu yang mereka sukai atau yang memberikan impak positif kepada masyarakat adalah cara mereka memberi makna kepada hidup. Pembelajaran dan pertumbuhan. Sebahagian orang merasa bahawa tujuan hidup adalah untuk belajar, berkembang, dan memperbaiki diri dari masa ke masa. Ini mungkin termasuk pengembangan rohani, intelektual, dan emosi. Memberi kebaikan dan melayani orang lain. Ada juga yang percaya bahawa tujuan hidup adalah untuk memberi kebaikan kepada orang lain, sama ada melalui kerja amal, bantuan sosial, atau hanya berbuat baik dalam kehidupan seharian. Pandangan sains. Dari sudut sains, hidup dipandang sebagai hasil dari proses biologi dan evolusi yang panjang. Tujuan hidup, menurut perspektif biologi, boleh dijelaskan melalui naluri untuk survival dan reproduksi. Organisma hidup, termasuk manusia, secara semula jadi berusaha untuk mempertahankan kehidupan dan mewariskan jin kepada generasi seterusnya. Namun, sains juga mengakui bahawa manusia adalah makhluk yang mempunyai kesedaran dan mampu mencari makna yang lebih dalam tentang hidup. Walaupun biologi mungkin menjelaskan asal-usul kita, sains tidak dapat sepenuhnya menjawab soalan-soalan metafizik tentang mengapa kita wujud. Pandangan falsafah seringkali lebih abstrak dan pelbagai. Berikut adalah beberapa pandangan yang menarik. Eksistensialisme yang dipopularkan oleh pemikir seperti Jean-Paul Sartre dan Albert Camus menegaskan bahawa kehidupan tidak mempunyai tujuan yang mutlak dan sudah ditentukan. Setiap individu harus mencipta makna dan tujuan hidup mereka sendiri melalui tindakan dan pilihan mereka. Pandangan ini menekankan tanggungjawab individu terhadap kehidupan mereka sendiri. Humanisme berpendapat bahawa tujuan hidup adalah untuk mencapai kebahagiaan, memperbaiki masyarakat, dan menjalani kehidupan dengan belas kasihan serta kesedaran terhadap sesama manusia. Kehidupan ini dinilai berdasarkan bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dan orang lain. Banyak agama memberikan panduan yang jelas tentang tujuan hidup manusia. Contohnya, dalam Islam, tujuan hidup manusia adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dan menjalani kehidupan yang diredainya. Ayat dalam surah Adh-Dhariyat 51-56 menyatakan, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Dalam arti kata lain, hidup ini merupakan ujian yang mengarahkan manusia ke jalan kebenaran supaya mereka dapat memperoleh kebahagiaan di akhirat. Dalam Kristen, konsep hidup juga berkait dengan hubungan dengan Tuhan dan mengikut ajaran-ajaran Yesus Kristus. Tujuan hidup adalah untuk menjalani kehidupan yang baik, berbuat kebaikan, dan akhirnya mencapai keselamatan di sisi Tuhan.
Dalam agama Hindu dan Buddha, konsep karma dan dharma menekankan bahawa hidup adalah satu siri kelahiran semula di mana individu menjalani pelbagai pengalaman untuk mencapai moksha, pembebasan dari kitaran kelahiran semula. Mereka percaya bahawa kehidupan ini adalah peluang untuk memperbaiki diri dan mencapai pencerahan rohani. Kesimpulannya, tujuan hidup boleh sangat subjektif dan berbeza dari seorang individu ke individu yang lain. Bagi sesetengah orang, tujuan itu datang dari kepercayaan agama, bagi yang lain, ia datang dari falsafah atau pengertian personal. Namun secara umum, banyak yang berpendapat bahawa kehidupan mendapat maknanya melalui hubungan, kebaikan, pencapaian dan pengalaman yang kita lalui setiap hari. Walaupun kita tahu bahawa kita semua akan menghadapi kematian suatu hari nanti, ia tidak bermakna kehidupan kita tidak bermakna. Sebenarnya, kematian mengingatkan kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih penuh makna, menghargai saat-saat berharga, dan memberikan yang terbaik dalam segala yang kita lakukan. Pendapat anda bagaimana tentang kehidupan, guys? Berikan pendapat anda di ruangan komen. Komen anda yang positif dan profesional mungkin memberikan pandangan yang luas kepada ramai orang. Siapa tahu anda lebih profesional dalam menjelaskan perkara tertentu. Terima kasih guys sudi menonton. Kita jumpa di video seterusnya. Bantu saya subscribe, like dan share ke teman-teman anda.